Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke siri kandungan Al-Quran secara ringkas. Sekarang telah masuk ke siri keempat, iaitu bersamaan dengan juzuk keempat, yang mana saya menerangkan atau berkongsi tentang kandungan-kandungan Al-Quran secara ringkas supaya kita dapat mengetahui apa yang kita baca setiap hari itu. Siri yang pertama hingga ketiga saya letakkan link di dalam description box dalam playlist yang mana akan mengumpulkan siri-siri seterusnya. Jadi siri keempat ni, iaitu juzuk yang keempat ini adalah sambungan daripada juzuk yang ketiga, yang mana juzuk ketiga berhenti pada ayat ke-91 surah Ali Imran. Jadi juzuk keempat bersambung ayat yang ke-92 surah Ali Imran sehingga ayat ke-200, iaitu ayat 200, ayat terakhir dalam surah Ali Imran. Kemudian disambung dengan surah An-Nisa, ayat 1 hingga ke ayat 23. Itu adalah penghujung kepada juzuk yang keempat. Jadi juzuk yang keempat ni bermula dengan seperti yang saya sebut tadi, ayat ke-92 surah Ali Imran yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang mana memberi maksud kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu mendermakan sebahagian daripada harta yang kamu cintai, dan apa-apa pun yang kamu dermakan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi bermula juzuk keempat ni menerangkan bahawa derma yang kita beri ni tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kita sanggup menderma harta yang kita cintai. Ini adalah salah satu daripada contoh terhadap keadaan ini, yang mana kisah Abu Talha dan kebun kurma yang sangat disayanginya. Okey, seterusnya juzuk keempat ni bersambung dengan kisah tentang halal haram terhadap Bani Israel, yang mana Allah berfirman suruh membaca Taurat. Di dalam Taurat ada memberitahu tentang halal haram makanan-makanan terhadap Bani Israel, dan jika mereka masih menipu maka mereka dikatakan sebagai orang yang zalim. Kemudian disambung dengan benar segala yang Allah firman, ikutlah agama Ibrahim yang lurus. Ini menunjukkan bahawa kita harus mengikut agama Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim memberikan jalan yang lurus. Seterusnya dalam juzuk keempat ni juga, dalam surah Ali Imran ni menerangkan bagaimana adanya rumah ibadat yang pertama di atas bumi ini, iaitu Baitullah di Mekah, kan? Dan juga terdapat tanda-tanda yang jelas bahawa Mekah adalah negeri ataupun tempat yang diberkati dan aman. Jadi di sini juga bermulanya kewajipan untuk tunai haji jika mampu. Kemudian Allah berfirman, ahli kitab yang mengingkari ayat Allah, menghalang orang beriman di jalan Allah dan menghendaki yang bengkok sedangkan mereka tahu. Jadi Allah berfirman, orang beriman janganlah ikuti mereka. Seterusnya Allah meminta supaya berpegang pada tali Allah, jangan berpecah-pecah, ingat nikmat Allah. Kemudian hendaklah ada golongan yang amar makruf nahi mungkar. Ini juga ada yang fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian diteruskan dengan Allah berfirman bahawa janganlah berselisih setelah datangnya kebenaran. Kemudian ada wajah yang bersih di akhirat dan ada wajah yang hitam, iaitu orang-orang kafir, yang mana setelah beriman mereka kembali kafir. Jadi azab dari Allah, dari ayat-ayat yang benar milik Allah lah di langit dan juga di bumi. Seterusnya Allah berfirman bahawa Islam adalah umat terbaik, sebab menyuruh yang baik, melarang yang mungkar. Jadi jika ahli kitab beriman, mereka lebih baik, tetapi mereka ini fasik. Jadi kita orang Islam ni adalah umat yang baik sebab menyuruh yang baik dan melarang yang mungkar. Itu antara sebab bahawa kita ni adalah orang-orang yang terbaik. Kemudian diteruskan bahawa orang kafir ni harta atau anak tak dapat bantu mereka, tak dapat bantu mereka di akhirat. Umpama angin sejuk, Allah tidak zalimi, mereka zalimi diri mereka sendiri. Kemudian Allah juga berpesan bahawa orang beriman jangan jadikan orang luar sebagai orang kepercayaan. Tadi juga ada kan, tadi juga sebelum ni juzuk yang ketiga
juga ada menyebut jangan jadikan orang kafir sebagai ketua. Ini jangan jadikan orang luar sebagai orang kepercayaan. Mereka tidak akan berhenti menyusahkanmu. Harapkan kehancuran kita. Nyata kebencian daripada mereka. Kamu suka mereka, mereka benci kamu. Ini ayat 120, 119 hingga 120. Jika kamu dapat kebaikan, mereka sedih. Tipu daya mereka tidak akan menyusahkanmu, Allah kata. Kemudian masuk kisah perang, kisah perang Uhud dan perang Badar, dua golongan yang takut. Allah berfirman tentang pertolongan malaikat yang akan datang kepada mereka dalam peperangan tersebut, kena sabar. Kemudian diteruskan dengan pesanan daripada Allah sekali lagi supaya jangan makan riba. Dalam juzuk ketiga juga ada disebut tentang larangan riba. Jadi bertakwalah agar berjaya. Dan peliharalah diri dari api neraka. Ini untuk orang-orang kafir. Mereka tidak mahu memeluk agama Islam. Kemudian Allah berpesan kepada taat pada Allah dan Rasul agar diberi rahmat. Kemudian diteruskan dengan bersegeralah cari pengampunan Allah dan dapatkan syurga, iaitu bagi orang-orang yang berinfak pada waktu lapang ataupun pada waktu sempit, dan orang-orang yang menahan marah dan memaafkan orang lain. Maka Allah akan cintai orang-orang sebegini, yang berinfak waktu senang dan waktu susah, dan juga yang tahan marah, ada disebut sini dan orang-orang yang tahan marah dan memaafkan orang lain. Inilah orang yang Allah cintai. Dan orang yang apabila lakukan perkara keji, mereka segera memohon ampun dan tak ulangi lagi, mendapat keampunan dan syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Telah berlaku malapetaka bagi yang dustakan rasul-rasul. Jadi seterusnya Allah menerangkan bahawa Al-Quran adalah keterangan yang jelas dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan berasa lemah dan bersedih. Tinggi darjat orang-orang yang beriman. Kemudian sambung dengan kisah-kisah perang Uhud lagi, yang mana menerangkan bagaimana kita luka, mereka juga terluka. Kemudian ada doa untuk bersihkan hati orang-orang yang beriman dan supaya binasakan orang kafir. Kemudian banyak dekat sini tentang perang Uhud, dan juga ada doa-doa yang baik lah di dalam juzuk ketiga ni, surah Ali Imran ayat 147, boleh tengok ada doa di situ. Kemudian Allah akan beri pahala dunia dan akhirat. Juga pesanan daripada Allah ayat 149 yang Allah menyeru, hai orang beriman, jika mentaati orang kafir, mereka kembalikan kamu kepada murtad dan kamu akan rugi. Jadi sekali lagi Allah berpesan, jangan mentaati orang kafir. Hanya Allah pelindung dan sebaik-baik penolong. Kemudian seterusnya ayat-ayat yang menceritakan tentang perang Uhud sekali lagi, yang mana Allah mengatakan bagaimana orang-orang yang berpaling digelincirkan oleh syaitan. Kita tahu kan perang Uhud Islam kalah, dan Allah menulis di sini berfirman bahawa telah digelincirkan oleh syaitan, tapi namun Allah maafkan mereka, dan bagi yang gugur mendapat pengampunan daripada Allah. Dan dalam surah ini juga ada mengisahkan tentang bagaimana kisah seorang yang tak percaya tentang pembahagian harta perang itu, harta rampasan perang itu yang dibahagikan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang yang tidak percaya pembahagian oleh Rasulullah SAW, kan? Kemudian ayat 165 menerangkan tentang kekalahan perang Uhud adalah daripada kesalahan dirimu sendiri. Namun kekalahan itu atas izin Allah. Ada ditulis di sini. Seterusnya habis tentang cerita perang Uhud, disambung dengan Allah berfirman bahawa jangan risau dengan orang-orang yang beriman yang kembali kafir. Ada orang beriman yang kembali kafir, jangan risau kepada mereka, sedikit pun tidak merugikan Allah. Kemudian bercerita tentang orang-orang bakhil. Ada orang bakhil yang menganggap bakhil itu baik. Jadi Allah berkata bakhil itu tidak baik, buruk. Jadi sifat bakhil itu adalah sifat yang buruk. Kemudian orang Yahudi pula mengatakan bahawa Allah itu miskin, mereka lagi kaya. Kemudian semua ni Allah akan catat, akan beri balasan kepada mereka disebabkan perbuatan daripada tangan mereka sendiri. Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Semua apa yang berlaku pada mereka adalah perbuatan mereka sendiri.
Kemudian orang Yahudi perlu bukti, kan, perlu bukti, padahal telah banyak bukti nyata yang diberikan kepada mereka. Kemudian Allah berpesan lagi, setiap yang bernyawa pasti mati. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdaya. Dan Allah sekali lagi berpesan bahawa kamu pasti diuji dengan hartamu dan dirimu. Seperti mana yang terdahulu, dalam juzuk terdahulu juga mengatakan bahawa kita pasti akan diuji. Dan di sini mengatakan diuji dengan hal-hal yang menyakitkan hati, jadi bersabarlah dan bertakwa. Bertakwa. Semua urusan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengambil janji dari ahli kitab untuk terangkan yang benar, kan, mereka sembunyikan. Kemudian sekali lagi Allah berpesan bahawa milik Allah kerajaan langit dan bumi, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah ingatkan bahawa supaya kita sentiasa mengingati Allah ketika duduk, berdiri, berbaring. Kemudian di sini ada satu lagi doa, doa yang baik, supaya kita boleh ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ni ada satu doa penting untuk jauhkan diri daripada neraka dan supaya beriman dan diampuni segala dosa. Boleh tengok dekat sini dalam surah Ali Imran ini. Dan Allah memberitahu di sini bahawa setiap amalan tidak akan disia-siakan oleh Allah, pasti menerima ganjarannya. Dan Allah berpesan supaya tidak terpedaya dengan kegiatan orang kafir. Itu semua kesenangan sementara, akan masuk ke neraka Jahanam. Orang bertakwa, syurga adalah ganjarannya, yang mana mengalir sungai-sungai yang kekal di bawahnya. Kemudian ahli kitab ada yang beriman dan mereka merendah diri. Dan seterusnya ayat ke-200 surah Ali Imran ini kata, bersabarlah, kuatkan kesabaran, bersiap sedia, bertawakal agar kita beruntung. Juzuk keempat ni disambung dengan surah An-Nisa ayat 1 hingga ayat ke-23. Jadi surah An-Nisa ni lebih tentang hukum hakam berkaitan anak yatim, poligami, faraid dan mahram perkahwinan. Jadi seperti yang orang selalu guna ayat ketiga surah An-Nisa ni untuk berpoligami, kan, yang mana ayat ketiga ni mengatakan jika khuatir tak berlaku adil pada perempuan yatim, nikahilah 2, 3, 4 atau 1 atau hamba sahaya, kan, yang mana ikut kemampuan lah. Ini ayat yang ketiga. Kemudian bercerita tentang harta anak yatim. Ujilah mereka, jangan ambil harta mereka, kan. Allah sentiasa mengawasi. Kemudian berkenaan harta warisan, pembahagian faraid dan sebagainya seperti yang saya sebut tadi. Terusnya di sini disebut tentang batas-batas hukum Allah, yang mana jika mentaatinya maka akan ke syurga, jika ingkarinya sudah tentu akan ke neraka. Kemudian diterangkan tentang perbuatan keji perempuan, tentang taubat yang hanya bagi orang yang tidak mengerti maka akan diterima. Taubat tidak akan diterima jika hingga telah menjelang ajal. Kemudian diterangkan tentang tidak halal mewarisi perempuan secara paksa, sebab nakkan harta, kita paksa dia, maka itu menjadi tidak halal. Juga diterangkan Allah berfirman bahawa jika kita tak suka, kita harus sabar dulu, kan. Boleh jadi kamu tidak sukai sesuatu padahal kebaikan. Sebelum ni dalam juzuk yang kedua juga ada disebut tentang perkara ni. Kemudian juga diterangkan bagaimana jika kita hendak mengganti isteri, jangan ambil kembali harta yang telah kita berikan. Akhirnya juzuk keempat ni diakhiri dengan ayat yang ke-23 surah An-Nisa, yang mana menerangkan perempuan-perempuan yang haram dikahwini oleh para lelaki. Kemudian kita akan masuk juzuk yang kelima di dalam video yang seterusnya. Semoga penerangan ringkas ini akan dapat memberi manfaat pada kita dan memahami dan mengetahui apa yang kita baca di dalam Al-Quran juzuk yang keempat. Setakat ini dulu, sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.